Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Hussein Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh berbincang perkara-perkara untuk mengukuhkan hubungan dua hala termasuk kerjasama dalam pelbagai bidang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyaksikan Majlis Penandatanganan MOU dan perjanjian antara Kerajaan Baginda dengan Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam meneruskan atur cara di hari kedua keberangkatan negara ke Republik Rakyat Bangladesh dengan berkenan berangkat ke Majlis Perjumpaan dan Mesyuarat Dua Hala bersama Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Majlis berlangsung di Pejabat Perdana Menteri di Dhaka. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Semasa mesyuarat dua hala ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Puan Yang Terutama antara lainnya membincangkan hubungan dua hala serta kerjasama dan juga dalam mengeratkan hubungan antara kedua-dua buah negara melalui pemeteraian 3 memorandum persefahaman dalam bidang perkapalan, buruh dan tenaga dan 1 perjanjian dalam bidang perkhidmatan udara. Kedua-dua pemimpin juga berbincang mengenai peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diterokai oleh kedua-dua buah negara. Selesai mesyuarat dua hala ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersama Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh menyaksikan Majlis Penandatanganan 3 MOU dan 1 perjanjian antara Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dengan Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh, iaitu Air Services Agreement ASA, MOU on the Employment Recruitment of Bangladeshi Workers, MOU on the field of cooperation in the supply of liquefied natural gas LNG and other petroleum products, dan MOU on the recognition of certificates under the terms of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended. Sebelum berangkat meninggalkan Pejabat Perdana Menteri, Baginda disembahkan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Terdahulu pada sebelah petang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Bangabandhu Memorial Museum. Keberangkatan tiba Baginda dijunjung oleh Puan Rehana Siddiq, Daughter of Father of the Nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Baginda seterusnya dijunjung meletakkan kalungan bunga dan menyaksikan pameran-pameran muzium tersebut.
Bangabandhu Memorial Museum adalah bekas rumah kediaman peribadi Sheikh Mujibur Rahman, bapa pengasas yang merupakan Presiden Bangladesh yang pertama. Rumah tersebut dirasmikan sebagai museum pada 14 Ogos 1994. Pada penghujung lawatan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung untuk menandatangani buku pelawat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Republik Rakyat Bangladesh selepas mengadakan keberangkatan negara selama 2 hari. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang pertama ke Bangladesh adalah atas jemputan-jemputan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdul Hamid, Presiden Republik Rakyat Bangladesh, serta Puan Yang Terutama Sheikh Hasina, Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Hazrat Shah Jalal Dhaka bagi menyembahkan selamat berangkat, Tuan Yang Terutama Dr. A.K. Abdul Momin MP, Menteri Luar Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh. Juga hadir Tuan Yang Terutama Haji Haris bin Haji Osman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat Bangladesh. Semasa keberangkatan negara itu ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengadakan perjumpaan dengan Presiden dan Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh serta Menteri Luar Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh dan membincangkan perkara-perkara untuk mengukuhkan hubungan dua hala termasuk kerjasama dalam bidang tenaga, industri, pemakanan, pertanian, perikanan dan kesaling hubungan. Sebanyak 3 memorandum persefahaman dalam bidang buruh, perkapalan dan tenaga dan 1 perjanjian dalam bidang perkhidmatan udara telah dimeterai semasa keberangkatan negara. Kedua-dua buah negara juga membincangkan peluang-peluang kerjasama baharu yang dapat diteroka. Semasa keberangkatan negara itu juga Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menghadiri beberapa acara sampingan iaitu dialog keusahawanan yang memberi tumpuan kepada penerokaan kaedah-kaedah untuk mengukuhkan kerjasama dua hala dalam bidang perdagangan dan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh. Majlis penandatanganan MOU antara Ghanim International Corporation Sdn Bhd dan Zest Trading bagi memperkembangkan kerjasama antara kedua buah syarikat melalui pengedaran dan penjualan produk-produk Brunei Halal Foods di Bangladesh dan Majlis Pelancaran bagi produk-produk Brunei Halal Foods. Majlis sambutan rasmi dan Majlis Santap Negara yang dihoskan oleh Presiden diadakan sempena keberangkatan negara baginda. Satu kenyataan bersama dikeluarkan pada penghujung keberangkatan negara. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Rakyat Bangladesh meningkatkan lagi kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara
terutama peluang-peluang kerjasama baharu. Detik-detik bersejarah itu antara peristiwa penting yang dimuatkan dalam sorotan keberangkatan negara baginda ke Republik Rakyat Bangladesh. Nurse, ready for inspection. Your Majesty. Thank you, Your Majesty. I'm happy to know that our officials have concluded the MOU on the supply of LNG for 5 years. Labour cooperation is another key area of our bilateral relations that have greatly benefited our people and economies. I'm confident that the MOU on the employment of workers will be mutually beneficial for both our countries and our people. I'm happy to note that we have finalized the Air Services Agreement, ASA, and the MOU on seafarers.
Semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Rakyat Bangladesh, 3 memorandum persefahaman MOU dan 1 perjanjian ditandatangani antara Kerajaan Baginda dengan Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh, meliputi Perjanjian Perkhidmatan Udara atau Air Services Agreement ASA, MOU on the Employment Recruitment of Bangladeshi Workers, MOU on the field of cooperation in the supply of liquefied natural gas LNG and other petroleum products, dan MOU on the recognition of certificates under the terms of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers 1978 as amended. Bagi Perjanjian Perkhidmatan Udara menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Manakala Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh diwakili oleh Tuan Yang Terutama Muhammad Mahmud Ali, State Minister, Ministry of Civil Aviation and Tourism. Di bawah perjanjian tersebut, negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh bersetuju untuk menubuhkan dan mengendalikan perkhidmatan udara antara kedua-dua belah negara bagi mengenal pasti perkhidmatan yang cekap dan berdaya saing. Dengan itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pelancongan, pelaburan dan kebajikan para pengguna serta mengakui kepentingan perkhidmatan sebagai cara untuk mewujudkan dan memupuk hubungan. Sementara memorandum persefahaman MOU mengenai Employment Recruitment of Bangladeshi Workers ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh diwakili oleh Tuan Yang Terutama Imran Ahmad, Minister of Expatriate Welfare and Overseas Employment. Memorandum persefahaman ini bertujuan untuk mewujudkan satu mekanisme yang berkesan bagi memantau peluang pekerjaan serta pengambilan para pekerja dari Bangladesh dan memastikan hak dan kewajipan kedua-dua pekerja dan majikan dikuatkuasakan mengikut undang-undang dan peraturan negara Brunei Darussalam. Memorandum persefahaman mengenai Field of Cooperation in the Supply of Liquefied Natural Gas LNG and other petroleum products pula ditandatangani oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh diwakili oleh Tuan Yang Terutama Nasrul Hamid MP, State Minister of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources. Skop dan hasrat penyambungan memorandum persefahaman ini ialah untuk Brunei Energy Services and Trading BEST mengenal pasti peluang-peluang bagi mendapatkan sumber LNG dan produk-produk petroleum yang lain seperti LPG daripada pihak-pihak ketiga untuk dibekalkan kepada Bangladesh. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menandatangani memorandum persefahaman mengenai recognition of certificates under the terms of the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers 1978 as amended, yang diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua.
Dan Tuan Yang Terutama Khalid Mahmud Chowdhury, State Minister for Shipping bagi pihak Kerajaan Republik Rakyat Bangladesh. Memorandum persefahaman ini akan memberi pengiktirafan dua hala ke atas piawaian latihan dan pensijilan yang dikeluarkan oleh kedua-dua pihak serta membenarkan para pelaut dari kedua buah negara untuk bekerja di atas kapal laut yang mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam ataupun Bangladesh. Sebelum berangkat meninggalkan pejabat Perdana Menteri, baginda disembahkan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Rakyat Bangladesh. Sementara itu, kaedah-kaedah untuk mengukuhkan kerjasama dua hala dalam bidang perdagangan dan ekonomi antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh bagi beberapa sektor seperti perniagaan, kewangan, industri pemakanan dan sektor pemakanan halal menjadi tumpuan perbincangan dialog keusahawanan. Dialog yang diadakan semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Rakyat Bangladesh dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dialog juga dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Mr. Tipu Munshi, MP Commerce Minister Republik Rakyat Bangladesh dan Tuan Yang Terutama Salman F. Rahman, Advisor to Honourable Prime Minister on Private Industry and Investment serta ahli-ahli daripada beberapa Chambers of Commerce di Bangladesh. Juga hadir Tuan Yang Terutama Haji Haris bin Haji Osman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat Bangladesh. Selepas dialog keusahawanan, Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU diadakan antara Ghanim International Corporation Sdn Bhd dan Zest Trading. MOU ditandatangani oleh Dr. Nur Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif Ghanim International dan Dr. Kazi Ertaza Hassan, Chairperson Vorir Pata Group of Industries and Director of FBCCI. MOU antara lain untuk memperkembangkan kerjasama antara kedua buah syarikat melalui pengedaran dan penjualan produk-produk Brunei Halal Foods di Bangladesh. Pelancaran produk-produk Brunei Halal Foods juga diadakan. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam masa 1 minggu kebelakangan menunjukkan peningkatan dengan kadar purata harian kes pada minggu lalu 388 kes sehari berbanding 307 kes sehari pada minggu sebelumnya. Sebanyak 40,321 keputusan ujian ART telah dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu dengan 6.7% daripadanya adalah positif. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan juga menyatakan tidak ada kes di dalam kategori 4 dan 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif atau memerlukan bantuan oksigen. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengungsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.6% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 10.7% telah mendapatkan dos keempat. Kes baru telah dilaporkan, iaitu 414 kes adalah hasil ujian ART dan 3 kes adalah hasil dari 123 ujian makmal RT-PCR yang Sementara itu, pemantauan epidemiologi mendapati jumlah kes influenza dan jangkitan serupa influenza ataupun influenza-like illness atau ILI
menunjukkan peningkatan pada minggu lepas juga, di mana jumlah kes influenza pada minggu lalu ialah sebanyak 8,033 kes. Jumlah ini melebihi jumlah kes pada bulan Februari hingga Mac dan Jun hingga Julai pada tahun ini, iaitu di antara 5,000 ke 6,000 kes seminggu. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus. Dua dokumen utama iaitu Perjanjian ASEAN mengenai kerjasama aeronautikal dan mencari dan menyelamat maritim ASEAN SAR dan Perjanjian Pengangkutan Udara Komprehensif ASEAN Kesatuan Eropah AECATA ditandatangani semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ATM ke-28 dan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog di Bali, Indonesia. Hadir ke mesyuarat tersebut Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Mesyuarat tersebut juga mengesahkan dokumen-dokumen berkaitan trend global terkini dalam pembangunan yang mampan dan berdaya tahan serta pendigitalan. Turut dipersetujui penubuhan satu ASEAN Senior Transport Officials Meeting STOM Task Force on Sustainable Transport. Mesyuarat ATM ke-28 diikuti dengan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog pengangkutan ASEAN. Juga diadakan mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN ke-54, STOM ke-54 dan mesyuarat bersama rakan-rakan dialog. Ke arah mengembangkan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT tempatan dan merapatkan komunikasi antara negara dan budaya, Huawei Technologies pagi tadi melancarkan program Seeds for the Future 2022 secara maya. Majlis pelancaran diadakan di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam UBD. Pelancarannya disempurnakan bersama oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Tuan Wang Haito, Kaunselor dan Timbalan Ketua Misi Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini dan Kevin Zhang Jianwei, Ketua Pegawai Eksekutif Huawei Technologies. Program antaranya disertai oleh para mahasiswa UBD, Universiti Teknologi Brunei, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Politeknik Brunei dan Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Peserta akan menjalani program selama 8 hari hingga 24 Oktober 2022. Acara diisikan dengan sesi perkongsian daripada 3 alumni Huawei Seeds for the Future, ceramah khas dan penyampaian sijil penghargaan. Bagi mempromosikan perkembangan pendidikan bagi negara-negara di Asia Tenggara, Kedutaan di Raja Thailand di negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan forum Anugerah Princess Mahachakri PMCA kali keempat. Forum 2 hari itu disiarkan secara langsung dari Bangkok, Thailand di pejabat kedutaan berkenaan di Kampung Kiarong. Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindom menyempurnakan perasmian forum berkenaan yang juga disiarkan langsung di 10 negara Asia Tenggara. Semasa acara tersebut, para peserta berpeluang bertemu dengan Her Royal Highness secara maya. Antara yang menyertai forum, Pengiran Haji Muhammad Wahab bin Pengiran Haji Abdullah, penerima PMCA pada tahun 2021. Forum merupakan platform untuk para penerima PMCA 2021 mempamerkan teknik pengajaran, kisah inspirasi, kaedah pengurusan dan amalan terbaik masing-masing kepada pendidik dan guru dari negara-negara ASEAN. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Ogos 2022 meningkat 0.6% berbanding bulan Julai 2022. Peningkatan itu adalah disebabkan oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan dan bukan makanan.
Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya juga mengongsikan berbanding bulan Ogos tahun lepas, IHP meningkat 4.5% yang disebabkan oleh peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan bukan makanan. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti daging 12.9%, sayur-sayuran 10.5% serta beras dan bijirin 4.6%. Sementara itu, peningkatan dalam komponen bukan makanan pula didorong oleh peningkatan pelbagai barangan dan perkhidmatan 13.7%, pengangkutan 5.9% serta restoran dan hotel 3.2%. Laporan penuh IHP bagi bulan Ogos 2022 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofe.gov.bn. Bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang akan mengendalikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat daerah bagi tahun 1444 Hijrah 2022 Masihi. Musabakah tersebut merupakan musabakah di peringkat awal bagi pemilihan qari dan qari'ah untuk bertanding di peringkat seterusnya. Pemilihan awal akan diadakan bermula 1 hingga 3 November 2022 di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Borang penyertaan boleh diperoleh melalui pautan atau mengimbas kod QR yang tertera atau mengambil di bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Borang yang lengkap boleh dihantar ke email yang tertera atau menghantar terus ke bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid tidak lewat pada 24 Oktober 2022 pukul 4 petang. Maklumat lanjut hubungi talian yang tertera. Pendaftaran untuk memasuki kelas Al-Quran dan Mukaddam setiap hari Jumaat di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bagi tahun 2023 akan dibukakan bermula 1 Disember 2022 hingga 30 Disember 2022. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama dalam siaran akhbarnya memaklumkan borang pendaftaran boleh diperolehi di unit kelas Al-Quran dan Mukaddam bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid atau di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Borang yang lengkap hendaklah dikembalikan tidak lewat 31 Disember 2022 ke masjid, surau dan balai ibadat yang dipilih oleh pemohon. Syarat penerimaan hendaklah berumur 6 tahun pada 1 Januari 2023. Sebarang pertanyaan hubungi talian yang tertera. Seorang lelaki warga negara tempatan ditahan oleh agensi penguatkuasa undang-undang kerana dipercayai memiliki barang-barang tegahan. Suspek berumur 50 tahun ditahan hasil operasi sepadu yang dijalankan Sabtu lalu oleh keanggotaan Balai Polis Kampung Air, Balai Polis Bandar Seri Begawan, Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Merin, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Biro Kawalan Narkotik di kawasan Kampung Sungai Pandan A, daerah Brunei dan Muara. Suspek ditahan kerana memiliki 4 botol dan 10 tin minuman keras serta 10 paket rokok pelbagai jenama. Semua barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut di bawah Bab 146 Perintah Eksais 2006. Kejohanan Futsal Hari Perkhidmatan Awam ke-29 membuka tirainya kemarin dengan 2 kategori dipertandingkan. Kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas.
Dalam aksi kumpulan A kategori terbuka, pasukan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan jersey kuning mara ke suku akhir sekalipun tewas pada perlawanan terakhir menentang Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pasukan Kementerian Kewangan dan Ekonomi jersey kuning hitam pula tewas kepada Kementerian Pembangunan 2-0. Kementerian Kewangan dan Ekonomi menamatkan saingan dengan menduduki tangga kelima. Dalam satu lagi perlawanan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan menduduki tangga kedua kumpulan A selepas menewaskan Jabatan Perdana Menteri 2-0 dalam perlawanan terakhir. Sekalipun tewas, Jabatan Perdana Menteri mara ke suku akhir selepas menduduki tangga keempat. Dalam saingan kategori veteran pula, pasukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri tewas 1-2 kepada Kementerian Pertahanan. Bagaimanapun, hasil kutipan mata pasukan tersebut berjaya mara ke perlawanan suku akhir. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pula mengekalkan rekod tanpa kalah mereka di peringkat kumpulan dengan menewaskan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi 2-0. Keputusan tersebut membolehkan mereka menguasai kumpulan A dengan memungut 12 mata untuk layak secara automatik ke suku akhir. Pada perlawanan akhir kumpulan A, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sekali lagi tewas apabila tunduk di tangan pasukan Kementerian Kesihatan 02. Sekalipun tewas, kedudukannya di tangga keempat tidak terjejas. Manakala Kementerian Kesihatan layak ke suku akhir selepas menamatkan saingan di tangga kedua kumpulan A.